Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita mulakan kuliah zuhur kita pada hari ini dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa nusalli wa nusallimu ala habibina al-mustafa alladhi hamala risalatal huda ila al-ummatil mujtaba وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى هداه واهتدى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا wala ma'ana syaqiyan wala mahruman wala matruda. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, bertemu kembali kita dalam kuliah zuhur yang telah lama kita terhenti kerana kita menghadapi satu wabak yang besar, ya, yang mana di sana telah dilakukan pelbagai perkara untuk mencegah, untuk memutuskan rantaian wabak tersebut. Maka di antaranya ialah, dia punya akibatnya ialah banyak perkara yang biasa kita lakukan, termasuklah kuliah-kuliah, solat berjemaah, solat Jumaat terpaksa ditangguhkan. Kewajipannya tidak gugur, ya. Tidak gugur, kewajiban tetap, kewajipannya cuma ditangguhkan, ya, dan sembahyang zuhur itu tetap wajib, ya. Jadi di sana banyaklah persoalan, ya, sebab orang awam ini hanya melihat hasil terakhir. Hasil terakhir daripada apa itu SOP itu diantaranya ialah tidak boleh sembahyang Jumaat. Lepas tu pula timbul sembahyang Jumaat yang diberi kat jemputan saja. Jadi benda-benda yang hasil-hasil tadi ini pada orang awam akan dilihat hanya selapis saja kat jemputan. Sembahyang Jumaat pun yang dijemput saja. Habis yang tak dijemput macam mana? Itu kalau di negara lain, jiran kita ada sampai pajak pagar dan sebagainya. Sebab mereka melihat hasil yang terakhir. Kita nak salahkan 100% tidak boleh, sebab mereka tidak memahami apa sebenarnya proses yang dilakukan sehingga sampai hasil terakhir kat jemputan. Sebagaimana seorang yang memakan rendang, tahunya makan rendang, dalam macam-macam proses tu macam-macam, ya. Begitu juga dalam proses penggubalan hukum, penggubalan SOP, hasil terakhir itu pelbagai. Maka di antaranya ialah dengan diberikan kad jemputan untuk hadir solat Jumaat, kerana yang dibenarkan hanya bilangan yang terhad sahaja, memandangkan untuk mengelakkan jangkitan wabak tadi itu. Jadi kita sebagai orang awam perlu ambil tahu. Kita perlu ambil tahu, ambil cakna dalam hal ini, supaya kita ini tidak, apa kata orang tu, maknanya mengambil tindakan-tindakan ataupun kita menyebarkan fahaman-fahaman yang sebenarnya salah dari sudut hukum Islam, ya. Kalau kita lihat, walaupun hasil terakhir itu perinciannya ialah dengan memberikan kad jemputan, tapi itu sebenarnya adalah satu perkara yang masyru', satu perkara yang maknanya dibenarkan dalam Islam. Yang dibenarkan dalam Islam. Yang tak dapat kad jemputan, tak payah pergi. Yang dapat, pergi, tak ada masalah. Atau ialah perkara ini nak disusun, ya. Jadi pada asalnya ialah untuk menjaga nyawa manusia, untuk menjaga manusia, dan itu satu kewajipan. Menjaga manusia, nyawanya itu adalah merupakan satu kewajiban, kerana ia termasuk maqasid syariah yang wajib untuk dipelihara dan dijaga, ya. Dan termasuklah agama pun kita jaga, ya. Mana-mana yang ada kelonggaran dalam hukum agama, kita boleh berpindah kepada kelonggaran-kelonggaran yang diberikan. Seumpama ada keuzuran, maka tidak hadir solat Jumaat tetapi sembahyang zuhur, ya. Dan pelbagai lagi keuzuran-keuzuran yang berlaku dalam kita melaksanakan
ibadah-ibadah tadi ini akan berpindah kepada rukhsah ataupun kelonggaran-kelonggaran tertentu. Maknanya kita kekal menjaga agama. Ya. Kemudian menjaga nyawa merupakan satu perkara yang amat besar dalam maqasid asy-syariah. Ya, menjaga nyawa itu merupakan satu perkara yang amat besar. Ya. Maka penjagaan nyawa itu diterjemahkan dengan pelbagai cara. Setelah diperhalusi, diperbincangkan, kehadiran pakar-pakar bidang agama, bidang keselamatan, ya, kesihatan, maka dibuatlah SOP yang tertentu. Yang maknanya kita yakin sebab itu adalah merupakan usaha para pakar, golongan pakar yang menetapkan begini-begini sebagainya. Dikumpulkan pakar-pakar dan kita ikut SOP seperti ini. Dan itu diterima oleh ulil amri. Ulil amri kita yang tertinggi ialah kalau negeri sultan kita lah ataupun agung kita, ya. Jadi di sini apabila telah diperakui oleh ulil amri dan ulil amri telah mengadakan satu syura, ya, dan mendapat keputusan secara jama'i, maka keputusan itu wajib kita taati. Wajib kita taati. Maka hasil yang terakhir kita terima terus. Jadi bagi mereka yang sukar untuk memahami tentang istimbat tadi itu, maka tak payah susah. Terima sajalah ini merupakan peraturan yang diputuskan oleh ulil amri, maka ia menjadi satu kewajiban pada kita untuk kita patuhi. Maknanya kalau kita melanggar SOP, maka kita berdosa. Bersamaan dosa itu terpulang pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau melanggar SOP merupakan satu dosa. Walaupun perkara itu pada asalnya hanya peraturan-peraturan yang kita anggap sebagai peraturan-peraturan wad'i. Maknanya bukan ada kaitan apa yang disebutkan secara khusus dalam Al-Quran, ya. Seumpama kita menaiki kereta, kita pergi ikut belah kiri, balik belah kanan. Ada dalam Al-Quran? Tak ada. Itu dicipta. Tetapi akhirnya untuk menjaga nyawa manusia sebagai satu bentuk pengurusan yang akhirnya itu wajib. Maka yang ini pun juga wajib untuk dipatuhi sebagaimana kita mematuhi peraturan-peraturan yang lain. Jadi tidak timbul maknanya membuat hukum sembarangan dan sebagainya, tidak, ya. Jadi kita kena ambil cara juga dan kita cukup memahami. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, ya. Kita terhenti dahulu untuk saya pada 2003. Ada beberapa perkara ni, ya. Yang pertama sekali berkaitan kalau kita sembahyang, Fatihah itu tinggal ayat. Tinggal ayat Fatihah. 2 ayat, 3 ayat, 1 ayat tinggal. Dan kita menyedarinya. Tertinggal. Maka kalau kita masih dalam keadaan qiyam, kita baca Fatihah, maka kita ulang saja Fatihah itu. Ulang supaya urutan Fatihah itu, ayat itu berterusan. Ya, kita tertinggal, kita ulang balik, tak ada masalah. Kalau kita di dalam ruku, sudah sujud semua, maka kita tambah saja satu rakaat. Ya. Terus. Jadi kalau kita sedar dah tak akhir, katakan. Itu tak akhir. Saya tertinggal Fatihah. Tertinggal sebagian Fatihah. Tambah saja satu rakaat. Anggapkan rakaat yang kelima kalau zuhur itu merupakan rakaat yang keempat. Rakaat yang pertama atau kedua atau ketiga tak kisahlah, yang Fatihahnya itu kurang tidak dikira. Tak perlu kita membatalkan sembahyang kita. Ya, Islam itu mudah, ya. Tak perlu batalkan sembahyang. Ada orang yang batalkan sembahyang, ulang sembahyang balik, tak perlu. Sehingga kan kalau kita dah bagi salam sekalipun, Assalamualaikum warahmatullahi, kita sedar ada tertinggal rukun, termasuk bukan Fatihah, sebagian Fatihah, ada tertinggal mungkin sebagian rukun fi'li yang kita ingat, maka kita bangun saja dan tambah satu rakaat, kemudian sebelum salam kita disunatkan sujud sahwi. Itu saja. Sebab kita masih berada di tikar sembahyang atau berada di sekitar tempat sembahyang, kita belum melakukan pekerjaan yang banyak, belum minum kat kedai kopi, belum kita makan tengah hari, belum kita buat kerja dan sebagainya, maka kita tambah saja dan sebelum salam kita sujud sahwi, tambah satu rakaat. Jadi selesai masalah kita. Tak perlu kita batalkan sembahyang atau ulang sembahyang lagi, ya. Baik. Yang keduanya ialah pertanyaan berkaitan dengan, ini pelik sikit, ada berlaku tidak, wallahu alam lah pertanyaan ni. Kalau tak pernah berlaku, sebenarnya tak payah tanya. Bayi kembar ular atau buaya, lahir kembarnya itu bukan manusia, ular atau buaya, ya. Jadi dia tanya macam mana hukum dia.
termasuk dia tu anak kita ke, anak orang tu ke, kau dah jadi anak, kena menyusu lah, pusakai ke dan sebagainya. Baik, kalau ini kalau saja, sebabnya tu, kalau dalam agama ni tak perlu banyak kalau sebenarnya. Mungkin kalau berlaku lah, mungkin disebabkan tak tahulah macam mana berulang tu masuk dalam perut, ya. Kalau ada pun maknanya dia bukan manusia, zahirnya bukan manusia, maka dia tidak memberi apa-apa kesan. Anaknya hanyalah anaknya yang orang itu saja. Yang itu kalau binatang, kalau dia nak pergi-pergilah, ya. Dan itu bukan anak, sebab dia bukan manusia, ya, bukan manusia. Maka tidaklah berlaku implikasi hukum hakam yang berikutnya, seperti sabit mahramnya, mahram dengan nak kahwin tak boleh, nak mahram tak mahram pun, nak kahwin dengan buaya, nak kahwin dengan mana boleh. Lepas tu pusaka dan sebagainya tak boleh, takkan buaya nak mempusakai apa kan, tak mungkin lah kan. Jadi benda tu tidak sabit apa-apa. Habis gitu. Kalau tak ada, saya ingat wallahu alam lah, ya. Kalau ada permainan jin syaitan, wallahu alam lah, ya. Kemudian yang seterusnya ialah setakat mana kewajiban menuntut ilmu. Terlalu umum soalan ni, kewajiban menuntut ilmu, ya. Kalau kita lihat, ada kata hikmah mengatakan bahawasanya utlubul ilma walau bisin, tuntutlah akan ilmu walaupun sampai ke China. Maknanya mengikut kata-kata hikmah tadi ini, maknanya menuntut ilmu itu terlalu luas sehingga ke negara China yang ketika itu dikenali bukan negara orang Islam, ya, tapi digalakkan untuk menuntut ilmu. Adapun kalau kita lihat dari sudut syariat, ya, maka kewajiban menuntut ilmu tadi ini yang pertama sekali ialah ilmu-ilmu yang fardu ain, ya, fardu ain. Yang pertama sekali ilmu akidah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal pencipta kita, itu yang paling utama kewajiban dia. Kemudian kita belajar tentang bagaimana untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mempelajari segala peraturan-peraturan ibadat khusus yang Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, yang mengenal Allah, maka kita wajib melakukan ibadah. Itu wajib. Itu kewajiban fardu ain, ya. Kemudian di sana, oleh kerana manusia ini khalifah Allah Subhanahu wa taala, khalifah Allah Subhanahu wa taala, yang maknanya tugasnya di antaranya ialah memakmurkan muka bumi ini. Maka untuk memakmurkan muka bumi ini perlukan ilmu dalam segala bidang, ya, segala bidang. Maka timbullah ilmu-ilmu yang menjadi fardu kifayah. Ilmu menjadi fardu kifayah, ya. Ilmu fardu kifayah. Maknanya kalau orang tak ada ilmu tersebut, ya, ilmu menanam padi contohnya, kemudian padi tak ada, orang tak makan, orang boleh mati kebeluran, maka di sana sebahagian manusia wajib ke atas keseluruhan manusia untuk ada sebahagian daripadanya itu mempunyai ilmu menanam padi dan menanam padi. Maka itu berkaitan dengan fardu kifayah. Maka wajib secara kifai atau kifayah kepada manusia untuk pelajari ilmu-ilmu tertentu demi untuk menjaga survival kita, sebagai untuk memenuhi kehendak kita sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak statik, dia berkembang mengikut peredaran zaman, ya. Zaman tak ada handphone, tak perlu benda-benda seperti ini, ya. Akan datang mungkin ada benda yang lebih canggih, dan itulah keperluan. Kalau tak, maka kita akan ketinggalan dan akan sukar untuk hidup bersama kumpulan manusia yang lain, nak berhubung. Sebab apa? Sebab tak ada benda itu. Maka itu menjadi fardu kifayah, ya. Maka ilmu itu berkembang fardu kifayah tersebut, ya. Adapun yang lain-lain sebagai tambahan, maka ia merupakan ilmu yang sunat untuk kita pelajari sebagai tambahan, ya. Ada ilmu yang harus untuk kita pelajari, ada ilmu yang haram untuk kita pelajari, ada ilmu yang haram untuk pelajari untuk orang-orang tertentu. Tapi ada ilmu yang haram asalnya dipelajari tapi boleh untuk orang-orang tertentu. Contohnya seperti pihak keselamatan, dia mesti kena mempelajari ilmu mencuri supaya tahu selok-belok orang mencuri macam mana, tipu helah orang mencuri dan sebagainya. Tapi kalau orang biasa macam kita tak payahlah. Itu. Jadi kalau mereka yang berkaitan sihir contohnya, pihak keselamatan perlu memahami tentang ilmu yang berkaitan sihir. Sekiranya sihir itu boleh disabitkan dari sudut jenayah, maka di sana ada ilmu-ilmu yang haram pada kumpulan tertentu, tetapi diharuskan
malah kemungkinan diwajibkan kepada kumpulan tertentu. Sebab kalau dia tak tahu, maka sukar untuk mementeras penyeludupan. Nak seludup macam mana? Maka ada buat kajian. Kajian tadi ini wajib dipelajari oleh pihak keselamatan, penguasa, supaya tahu selok belok bagaimana untuk mencegah jenayah tersebut. Tapi untuk kumpulan itu sahaja, setakat keperluan itu sahaja. Ya. Jadi itu setakat itulah kewajiban untuk kita menuntut ilmu. Jadi luas ya, ilmu yang pertama ilmu akidah. Ya. Kemudian ilmu kepimpinan yang perlu pada pemimpin. Apakah ilmu kepimpinan yang perlu ada pada pemimpin? Soalan ni belum ada KPP, belum ada KPP lagi, belum ada SOP, macam-macam lagi, belum ada wabak lagi soalan ni. Ilmu kepimpinan yang perlu kepada seorang pemimpin. Kalau kita nak kaitkan dengan apa yang berlaku kita sekarang tadi ini, kebijaksanaan. Ilmu pemimpin itu amat memerlukan kepada satu ilmu yang cukup hebat untuk menguruskan apa yang berlaku pada hari ini. Ya. Kalau kita lihat, ya, setiap petang Ketua Pengarah Kesihatan tengok kat TV, tengok dibentangkan semua dengan orang-orang dia apa semua. Itu ilmu yang diperlukan untuk beliau sebagai seorang pemimpin. Dan dia dapat menguruskan dengan baik. Maka itu merupakan satu keperluan. Ya. Maka ilmu yang berkaitan dengan virus COVID-19 tadi ini, kaedah pencegahan, kemudian bagaimana memutuskan rantaian, ya, mengetahui kluster-kluster yang ada apa semua, dan kena teliti, maka semua ini kena dipelajari ataupun ada pada seorang pemimpin yang berkaitan dengan bidang itu. Pemimpin yang tertinggi pun kena ada sifat kepimpinan untuk melakukan satu kemuafakatan dan satu syura. Sebab kepakaran itu tidak terkumpul pada seseorang individu saja, pada beberapa orang, mungkin beberapa kumpulan, pada beberapa agensi dan sebagainya. Maka mereka perlu adakan satu musyawarah yang maknanya dapat membuat satu keputusan seperti yang telah dibuat sekarang ini. Ya, termasuklah tadi saya beritahu hasil terakhir, nak solat Jumaat bagi kat jemputan. Itu hasil terakhir. Nak bincang benda tu daripada atas, bincang, akhirnya dapatlah perinciannya bagi kat jemputan. Perinciannya Masjid Negara 1,000 orang saja. 1,000 orang saja untuk buat masa ini. Ya, walaupun boleh sampai 10,000 boleh. Ya, tapi 1,000 orang saja. Ya. Penjarakan kenapa 1 meter paling kurang? Semua itu adalah merupakan kepakaran-kepakaran yang ada pada pihak-pihak tertentu perlu dikumpulkan. Maka ilmu kepemimpinan seperti ini perlu supaya tidak, kata orang itu, tidak berlaku kebocoran. Ya. Dan sentiasa ditambah baik, ya, tambah baik antara pihak keselamatan, antara pihak kesihatan, ya, pihak agama, semua itu kena bersatu dan kena melakukan gerak kerja yang secara kolektif. Jadi kalau ilmu kepemimpinan tadi ini kita nampak besarnya lah, besar sungguh ilmu kepemimpinan ini, ya, bila berlaku keadaan wabak seperti yang kita merasai sekarang ini. Ya. Bayangkan kalau kita tidak ada kepemimpinan yang kuat, yang lemah, tidak ada penyelarasan, ataupun pemimpin yang tidak pandai membentuk satu musyawarah maknanya satu kumpulan untuk bermusyawarat, dalam bahasa Arabnya musyawarah, untuk mengaplikasikan perkara-perkara yang seperti SOP tadi itu. Memang kita akan mengalami masalah yang besar. Bagaimana untuk mencari kerjasama rakyat? Bagaimana bagi rakyat kerjasama? Kalau kita pralusi betul-betul, ya, ini pandangan saya pribadi. Kenapa rakyat Malaysia boleh memberi kerjasama? Kebanyakannya, ke 90% boleh memberikan kerjasama, melakukan SOP tadi itu. Dan boleh menutup kedai-kedai. Ekonomi sampai sini, sampai leher. Ya, kenapa rakyat Malaysia boleh memberikan kerjasama? Ini di antaranya ialah kerana kebijaksanaan pemimpin kita memberikan sesuatu. Manusia ini tidak akan patuh begitu-begitu saja tanpa diberikan sesuatu. Itu yang ada, apa namanya itu? Apa tu namanya tu? Dia punya istilah resmi dia tu, termasuklah monetariem apa sebagainya semua tu. Ya,
usaha-usaha untuk mengurangkan impak ekonomi kepada rakyat. Prihatin apa namanya ringkasan dia? Pemberian prihatin, bantuan prihatin BPN, BPH, BPN ya, BPN kan? Ada BPN tu. Saya tadi singkatan tu tak ingat. Ya. Ada perkara itu, maka rakyat pun mudah digerakkan. Cuba bayangkan kalau tak ada yang itu. Tengok negara lain. Yang suruh patuh tetapi tak ada apa-apa. Sukar ya. Di Malaysia ini pun hampir berlaku kesukaran. Maknanya mesti kena panggil di dalam musyawarah itu pakar psikologi juga. Pakar psikologi bagaimana? Lepas 3 bulan macam mana? Lepas 4 bulan macam mana? Boleh bertahan tak? Dan sebagainya. Dilonggarkan ke tidak? Maka di situ ada kelonggaran, ada sempit longgar bagi BPS dan sebagainya, BPN dan sebagainya. Semua itu adalah merupakan kebijaksanaan pemimpin untuk penyelarasan, untuk mengadakan di perkara-perkara yang maknanya boleh mendatangkan kebaikan pada maslahat kepada rakyat. Ya. Baik, habis itu ya. Kemudian seterusnya, ini apakah hukum tanam pokok kelapa di tanah reserve kerajaan di hadapan rumah orang. Isunya macam ni, ya. Tanah kosong terbiar reserve kerajaan, tak ada halangan. Pemerintah pun tidak menghalang apa-apa, tidak ada sekatan apa-apa pun. Kira dalam Islam dipanggil al-aradi al-mubahah, tanah yang harus untuk kita tanam, untuk gunakan perkara-perkara tertentulah yang boleh mendatangkan maslahat. Sebab itu tidak dimiliki oleh siapa kecuali pihak pemerintah. Tidak ada halangan dalam hal itu, ya. Maka ditanamlah pokok kelapa, ada pokok cempedak sikit, pokok halia, ubi, tebu dan sebagainya di hadapan rumah dia. Kemudian lama-lama diluas sampai di hadapan rumah orang. Tanah itu pun bukan tanah orang itu. Jadi yang berhadapan dengan tanah yang ditanam tadi itu, dia pun menghalang. Pasal tanah kosong depan rumah aku. Pasal dia kata ini kan tanah reserve, tak ada apa-apa siapa memiliki apa semua. Tapi kalau depan rumah orang jangan, kalau depan rumah kau je. Bila pula ada peraturan macam itu, maka berlakulah pertengkaran. Jadi perlukan satu hukum fiqah, ya. Jadi ini saya terangkan hukum fiqah itu. Sebenarnya mengikut hukum fiqah, ya, mana-mana tanah yang masih kosong, tidak ada sekatan daripada pihak pemerintah untuk kita bercocok tanam dan sebagainya, ya. Tak kira di mana, di tepi lombong ke, tepi parit ke, di depan rumah ke, dibenarkan untuk kita bercocok tanam, tak ada masalah. Ya, untuk katakan meletakkan tangan untuk kita buat tanam sebagainya, boleh, dibenarkan, harus, ya. Jadi perbuatan orang itu, dia bercocok tanam sampai di hadapan rumah orang, tanah yang kosong tadi itu, sebenarnya tidak salah. Orang tu nak tanamlah, tidak ada masalah. Itu pada asalnya begitu. Tuntutan orang tadi pun sebenarnya tidak ada kewajaran, sebab tanah itu bukan tanahnya. Malah semua pokok-pokok yang ditanam itu adalah milik yang menanam. Tanah, pokok cempedak milik dia, buahnya miliknya, ya. Tanah tak perlu sewa, sebab itu tanah reserve. Tanah memang kerajaan tak ada sewakan pun tanam je lah, ya. Dan sekiranya pihak pemerintah akan ingin mengambil tanah tersebut, ya, tentulah akan berlaku mudarat pada pokok-pokok yang ditanam, kelapanya, cempedaknya, mungkin duriannya dan sebagainya. Maka dia berhak menuntut ganti rugi. Satu pokok durian musangking berapa? Tengah berbuah lebat. Pokok kelapa berapa? Boleh dinilai. Kalau dalam segi hukum fiqh boleh dinilai, dan pihak pemerintah kena bagi ganti rugi terhadap tanaman-tanaman yang akan mungkin ditebang, akan musnah dan sebagainya disebabkan pengambilan tanah tadi itu, ya. Tetapi oleh kerana berlaku perbalahan seperti ini, ya, tak tahulah, mungkin ini adat manusia kot. Kalau tanah kosong tu depan rumah, orang tak boleh kacau. Kalau tanah kosong depan rumah dia, itu dia punya. Kalaulah ada adat macam itu, ya, maka benda berlaku betul, ya, berlaku betul. Maka saya tanyalah,
tanyalah orang-orang duduk situ, tanya. Sebagian separuh-separuh, sebagian mengatakan tak kisahlah, tanamlah. Sebagian pula mengatakan, sebagiannya mengatakan bahawa itu depan rumah orang, kalau jangan tanam lah, kira depan orang tu kira macam biarlah orang yang depan rumah tu yang tanam. Jadi separuh-separuh begitu, dan tidak ada undang-undang peraturan yang ada tentang hal itu. Tapi pertelingkahan berlaku, maka saya pun mengambil jalan tengah. Macam inilah manusia ni, saya faham daripada tadilah, rakyat Malaysia nak taat kena bagi imbalan. Nak taat pada SOP yang ada ni, kena bagi imbalan, kena bagi bantuan, perhatian dan sebagainya supaya boleh taat. Yang ni kalau supaya jangan gaduh, bagilah dia petik kelapa tu. Mungkin adat dia macam itu, uruf dia macam itu, ya, uruf kampung situ macam itu. Tapi nak kata uruf pun separuh-separuh. Kalau nak kata uruf, mungkin kalau 90% 70% mengatakan bahawa memang kalau tanah tu depan rumah orang tu yang tanam, mungkin saya boleh gunakan uruf atau adat tadi ini untuk menyelesaikan masalah. Tapi ini separuh-separuh. Maka untuk supaya tidak terus perbalahan tadi ini, maka biarlah dia petik kelapa kalau dia nak. Kena ambil serai itu, ambil lah. Itu. Nescaya dia akan diam. Dia tak akan kata apa-apa. Itu. Alhamdulillah. Bila buat jumpa, lepas kita beritahu, tak apalah. Ni boleh ambil kelapa tak? Boleh. Ambil boleh aja, jangan habiskan dah lah. Jangan pula boleh dia habis pun sapunya. Nak ambil boleh. Bila berlaku macam itu, kita buat penyelesaian macam itu, alhamdulillah, terus senyap. Dan benda tu jadi aman lah. Itu. Tapi saya kena terangkan hukum sebenar milik yang menanam tadi itu. Itu. Ya. Jadi melirik-lirik pada persoalan itu, tak orang pun tanyalah tentang durian dan sebagainya. Durian tu, kalau yang durian tu pokok musangking, bagus. Kau main ambil je, jatuh ambil je, kau tak sempat ambil, macam mana? Macam-macam timbul macam tu. Maka kebetulan ada grup saya semasa sekolah dulu, ya. Dia buat lawak apa? Lawak namanya Fekah Durian. Tempat tak ada. Fekah Durian. Jadi saya pun minta izinlah kepada tuannya tadi kot yang ada tengok live apa semua, nak ambil lah beberapa perkara lawak tapi berkaitan dengan berkaitan dengan Fekah Durian, ya. Saya nak ambil dia punya tajuk dia Al-Hujjah lil Hayat. Konon-kononnya ini sebagai hujah untuk kehidupan berkaitan dengan durian, sebab sekarang ini musim durian. Itu. Di antaranya. Itu. Ini bukan pada durian saja tu sebenarnya, pada benda yang lain, tetapi oleh kerana dia fokus pada durian, maka dia cerita durian, ya. Apa dia kata? Makruh buang air besar atau kecil di bawah pokok durian. Tak kira durian kebun dia atau kebun yang tadi orang tanam tadi kan, tak kisahlah, ya. Kecuali sekiranya disusuli dengan dibersihkan najis dan dijirus dengan air, atau buang air kecil di bawahnya berlaku ketika hujan turun. Sebenarnya dalam kitab ada. Dia lawak tapi orang ni ustaz. Jadi dia juga kitab, ya. Kitabnya. Memang betul, ya. Bukan durian saja. Mana-mana pokok yang ada manfaat pada manusia. Kalau pokok buah-buahan, durian, musangking apa semua, orang mesti akan sentiasa pergi ke bawah pokok tu. Atau pokok tu pokok rendang di tepi jalan, mungkin orang sentiasa berteduh. Apapun pokok yang ada kepentingan pada manusia dan orang selalu lalu kat situ, berteduh di situ atau ambil buah yang sebagainya, maka makruh buang air kecil atau besar di situ, kerana ini menyakiti manusia. Kecuali dia buang benda tu, dicuci ke atau masa hujan benda tu bersih dan sebagainya, maka hilang makruh tu. Bukan pada durian saja. Ini dikaitkan dengan sebab cerita durian, ya. Itu. Malah sebagian ulama mengatakan haram, ya. Haram. Menyakiti manusia ini haram juga. Makruh membawa kepada haram, ya. Baik. Kemudian dia kata harus menggunakan tahi sebagai baja pokok durian. Seperti tahi ayam reput. Maksud dia kata akad yang boleh digunakan untuk mendapatkan baja dan najis ialah raf'ul yad. Dalam kitab fiqh macam itu, ya. Sebab kalau mazhab Syafi'i pun memang pada asalnya tak boleh jual beli najis. Tai ayam jual najis, benda bagi je lah. Tapi milik dia.
Maka akad raf'ul yad maknanya angkat tangan, maknanya berlepas tuan punya tahyam tu tak nak lah, lebih kurang tu lah. Ya. Maka dikatakan kepada empunya baja najis, lepaskan hak kamu dari baja ini dengan RM sekian. RM30, RM40 kau nak belilah. Itu SOP dia. Maksud Syafi'i ini ketat ya, kalau kau nak jual beli. Kita sebanyak akad gitu bitaradi, maknanya biasa-biasa itu saja, itu bukanlah mazhab Syafi'i. Ya, kalau ikut betul-betul kita kena aku beli, aku jual. Itu. Jadi kalau benda-benda najis-najis tadi ini digunakan untuk membaja, tak kira baja sawah ke, durian ke, ya, boleh, tak ada masalah, harus, ya. Ya. Kemudian dicerita, buah durian yang ada tidak termasuk dalam pembelian pokok durian kecuali dinyatakan dalam akad bahawa membeli pokok dan buahnya. Ini ada kaitan bab muamalat, ya. Kena beli pokok apa? Macam beli kebun. Kita beli tu biar jual. Kalau kelapa sawit itu juallah tanah dengan kelapa sawit sekali, dengan buahnya sekali. Maknanya pembelian yang tuntas. Jual senang orang tu nak uruskan. Kalau kita hanya jual tanah, pokok tak jual, boleh? Boleh. Nak beli tanah boleh. Aku jual tanah je, pokok sawit itu aku punya. Aduh, letih. Payah. Tapi boleh, ya. Ataupun aku jual tanah dengan pokok saja. Buah masih punya tuan punya tu lagi. Letih macam tu. Biarlah jual dengan cara tuntas. Begitu juga dengan pokok durian. Kau nak jual macam itulah. Aku jual habis, senang cerita. Pokok buah ke jual habis. Itu, ya. Kalau tak, maknanya tanah tu dibeli, tapi musangking tu masih dibeli. Buahnya masih tuan asal yang punya. Itu kena jelas tu. Walaupun dia lawak, tapi ini perkara yang kita perlu perincian sebenarnya, ya. Sebab itu bab muamalat. Baik. Sah menjual pokok saja, tidak termasuk tanah dan tapak pokok. Boleh dalam fiqh, ya. Menjual pokok saja, tidak termasuk tanah dan tanah pokok. Saya tanah. Nak beli pokok durian tak? Beli pokok saja. Tapak pokok tak boleh. Aku punya. Pokok, ya, pokok katakan pokok dengan buah. Ambillah sekali dengan buah. Biarlah beli pokok dengan buah lah. Kalau beli pokok saja buah tak boleh buat apa, rugilah kan. Itu. Maka tanah dan tapak pokok bukanlah milik pembeli pokok saja, namun pembeli pokok dikira meminjam dari pemilik tapak dan tanah selama mana pokok itu masih hidup. Dikira pinjam. Dikira pinjam. Itu. Baik. Penyewa rumah tidak memiliki buah dari pohon yang berada di sekitar rumah sewa. Siapa sewa rumah, tiba-tiba dikelilingi ada tanaman pokok kelapa, pokok durian, apa semua. Dia sewa rumah saja. Ya, tuan rumah tu masih berhak pada pokok-pokok tersebut. Kalau nak, minta izin beli ataupun dihadiahkan atau sebagainya, tak kisah, ya. Tapi tuan rumah tadi itu masih memiliki buah dari pohon yang berada di sekitar rumah sewa ini. Penyewa tidak berhak, ya. Baik. Penyewa boleh menanam pokok di atas tanah yang disewa, ya, selama tempoh sewaan, dengan syarat penanaman tersebut tidak merosakkan tanah. Boleh tanam pokok bunga, tanam pokok limau, boleh, ya. Lepas tu bila nak pindah, tanya dengan tuan tanah tu, ni pokok durian musangking aku tanam, ada buah ni, kau nak beli tak? Kau tanam kat aku punya tanah, aku punya tak. Aku sewa. Aku sewa rumah ni. Rumah ni tentulah ada tapak tanah tu. Termasuklah aku nak lalu apa semua. Dan aku manfaatkan tanah yang kosong tadi, aku tanam pokok. Pokok ni aku punya. Sekarang ni aku nak pindah. Nak beli tak? Boleh jual. Tak ada masalah. Sebagaimana kita tanam tanaman di tanah kerajaan, kemudian kita minta tuntutan ganti rugi sekiranya tanah itu nak ambil atau pokok itu akan ditebang dan sebagainya, ya. Sah dan boleh meminjam tanah orang untuk menanam pokok durian di atasnya. Boleh. Tanah tu tak pakai, pinjam tanah tu. Pinjam bukan sewa, ya, pinjam. Jadi izinkan tak tanam lah. Dah tanam, kemudian dia tak nak dah pokok tu, nak jual pada tuan tanah tu, boleh. Tak masalah.
Itu kena detail dalam masalah benda-benda macam ni. Itu benda tu mungkin halal dan haram ya. Tapi kalau kita menanam pokok durian di atas tanah orang lain secara sengaja, tanpa izin dan sebagainya, itu adalah merupakan satu bentuk macam merampas hak orang itu. Sebab bila ditanam, orang tak ditanam pokok dah, ditanam buat kandang ayam ke apa ke tanah orang tanpa izin. Tak boleh, itu dipanggil ghasb. Ghasb maknanya merampas manfaat daripada tanah orang seseorang ya. Maka pemilik pokok tadi itu, kalau maknanya dia tak tebang pokok itu, wajib dia membayar lah. Dia membayar sewa kepada pemilik tanah. Tanah tuan tak bagi. Kau nak pokok ni kekal, kau bayar sewa lah. Bayar sewa tanah ni. Satu tapak tanah ni katakan setahun RM1,000. RM1,000 lah. Kena bayar sewa. Tengoklah harga setiap tempat itu. Kemudian ada orang tanya, aku tak nak beli durian lah. Aku beli durian 80% kulit biji buang. Timbang pakai kilo. Timbang kilo. Isi kecil. Yang lain buang. Kenapa tak jual biji saja? Tak jual longgok atau 2-3 biji durian lah. Biji. Macam telur ayam kita jual ikut biji kan. Ada jual telur ayam kilo? Tak ada kan? Tapi telur ayam dah goreng, sepotong. Kan? Kalau telur goreng kita beli sepotong-sepotong kan. Dia tak cakap sepotong ni telur biji, 2 biji telur ayam, tak. Sepotong. Telur ayam beli sebiji, 2 biji, 3 biji. Ya, 1 dozen ke apa, ada satu apa nama itu yang satu papan ke dan sebagainya. Baik. Durian tadi ini, anda setuju ke? Beli durian, harganya, saya tanya, saya pun tanya orang lain juga. Harganya sekilo RM20, katakan, RM20. Jual kilo. Katanya durian itu sedap. Jual. Skel satu biji, katakan jatuh sampai 2 kilo. 2 kilo. Satu biji tengok harganya sampai RM40. RM40. Beli sampai 5-6 biji RM100. Lepas tu bila makan, dia tengok sampah dia banyak, kulit banyak, longgok, biji apa semua. Yang dimakan sikit je. Lepas tu ada isi yang tak ada pun ada yang tak berapa ni apa semua. Lepas dia marah. Ini tak boleh jual kilo ni. Kalau satu biji durian itu semua banyak dibuang. Kenapa tak jual saja satu biji berapa? Ataupun kalau nak jual kilo, buka dulu, ambil letak dalam bekas polisin tu, bekas apa semua tu, baru jual timbang pakai kilo. Ini berlaku khilaf ni. Berlaku orang ada yang boykot, kata saya boykot Ustaz, saya kata, kalau orang jual kilo saya boykot, tak nak. Yang longgok baru saya beli. Sebenarnya benda ni bab muamalat bergantung pada uruf ataupun adat setempat. Boleh jual kilo boleh, jual biji pun boleh. Cuma ini bergantung pada sikap dua belah pihak. Terutamanya pihak penjual durian tadi itu. Mestilah sikapnya adil dan sikapnya mesti amanah. Bahawasanya durian yang dijual itu memang durian yang baik lah. Kalau boleh yang dijual kilo-kilo tu biarlah durian yang baik-baik. Bukan durian yang kosong dalam tu. Atau durian yang bijinya besar. Dia punya keliling durian tu pun macam ada tak ada. Itu tak maulah. Itu perlu kepada amanah yang menjual. Sebab apa? Ada orang saya tanya, dia memang pakar membeli durian. Apa salahnya Ustaz? Beli kilo. Saya beli kilo-kilo dapat 3-4 biji. Tapi memang puas lah. Puas hati. Satu ulah durian tu makan tu 2-3 ulah dah kenyang dah, memang puas hati. Tak ada hal. Tak ada rasa. Tak ada rasa. Orang tu tak tipu. Kau kenal dia, aku tengok dia punya tangkai tu, tahu dah. Itu. Tengok kan? Ada yang tak ada masalah. Ada yang ada masalah. Masalahnya bukan setakat durian, timbang betul-betul. Alat timbang betul-betul itu cerita lain dah. Alat timbang betul tipu dah. Atau durian-durian tu bukan usangking, kata usangking. Yang mengambil kesempatan kepada kejahilan pembeli. Itu jadi kembali pada sikap. Jadi untuk menyeragamkan tadi ini supaya tidak ada berlaku penipuan, mungkin pemerintah perlu mengadakan peraturan-peraturan tertentu, kuasaan dan sebagainya, supaya durian yang dijual secara kilo tadi ini pun memberi kepuasan, tiada gharar, tiada macam seolah tertipulah ya, tiada gharar kepada pembeli, dan
perlu diadakan sistem, katakan durian-durian tertentu jual longgok, jenis-jenis tertentu jual kilo. Mungkin boleh adakan macam itu. Pemerintah kalau ada adakan peraturan macam itu, maka wajib kita taat. Pada ketika itu, maka siapa yang menjual durian-durian tak sepatutnya dijual kilo, dijual longgok, dijual kilo, maka hukumnya berdosa sebab melanggar peraturan pemerintah. Peraturan tadi untuk memberikan maslahat kepada pembeli. Sebab pembeli borong pun kat kebun dia beli borong kan, longgok je kan, ketimbang borong je kan. Bila bawa satu lori pick up tu jual lah tepi jalan tu kilo. Kalau yang dijual tu memang memuaskan hati pembeli, memang segi adatnya pun memang itu tak ada masalah, boleh jual kilo, boleh jual longgok, tak ada masalah. Yalah, sebab buah mesti ada kulit dia. Buah mesti ada kulit dia. Itu. Jadi sesiapa yang rasa tak puas hati, maknanya dia kena cari kaedah yang boleh memuaskan hati dia. Melalui tanya pakar ke apa, ajak orang pandai beli durian, bawa kawan yang pandai durian beli, insya-Allah. Cari penjual-penjual yang amanah. Itu kena jalan kat situ. Boleh, tak ada masalah. Banyak fake durian ni. Jika seorang lalu di bawah pokok durian, lalu ditimpa dengan buahnya, kena timpa durian, sakit tak? Oh sakit lah, tak apa kata beda. Yang mengakibatkan kecederaan, maka pihak terlibat tidak boleh menuntut ganti rugi dari pemilik pokok. Jadi tak boleh. Segi fiqah tak boleh. Ya. Lalu buah kelapa orang jatuh kelapa atas kepala. Sebab itu bukan tempat laluan. Ya. Jaranglah tempat laluan tu ada pokok durian, pokok kelapa yang jaranglah. Kat kampung orang dulu-dulu pun tak. Mesti kawasan jalan tu mesti luas. Jatuhnya tak kena pada pengguna jalan raya. Kecuali mereka yang menyusup-nyusup jalan apa? Pintas. Jalan pintas nak pergi rumah jiran tu jauh, jalan pintas. Lalu bawa pokok durian, bawa kelapa. Kena timpa pokok kelapa. Tak boleh tuntut ganti rugi. Ganti rugi. Maknanya benda ni berlaku zaman dulu, benda berlaku dah. Sekarang pun kalau berlaku maknanya tak boleh tuntut ganti rugi. Ya. Tetapi jika seorang meletakkan kulit durian di atas laluan, saja letak kulit durian kat laluan umum dan mengakibatkan kecederaan kepada seorang, maka pihak terlibat boleh menuntut ganti rugi dari pihak yang meletakkannya. Dari sudut fiqah, boleh menuntut ganti rugi. Dia meletakkan tu satu jenayah lah. Sebab orang akan jatuh kulit pisang ke, tak kira durian ke, kulit pisang ke, apa benda-benda yang mudaratkan, paku-paku ke apa ke. Semua itu maknanya si yang mangsa tadi boleh menuntut ganti rugi. Lepas tu, kan durian ni ada yang mengatakan makruh sebab bau, itu subjektif. Ya. Kalau yang sembahyang jemaah dekat satu surau tu semua suka durian, ini surau penggemar durian, pencinta durian. katakanlah. Pergi sembahyang tak makruh tak makruh lah sebab suka durian, tak mengganggu. Pencinta petai, tak ada hal. Tapi kalau jemaah situ campur-campur yang tak suka durian apa semua, maka kita hukumkan bahawa ia adalah makruh. Baik, benda-benda makruh ni boleh tak kita baca bismillah? Boleh baca bismillah. Kalau bagi orang tu tak makruh, dia suka durian, satu rumah suka durian, tak apalah baca bismillah. Kalau memang dia tak suka durian, tiba-tiba kena makan durian, katakan benda makruh, nak baca bismillah boleh tak? Masih boleh. Sebab kemakruhan tadi itu bukan makruh asal. Sebab lain ada orang tak suka bau dia, ada orang tak suka bau dia, maka masih boleh. Benda macam ni pun dibincang dalam kitab fiqh. Tapi bukan durian saja, masuk petai, bawang dan segala bagai benda yang makruhnya disebabkan sebagian suka, sebagian tak suka. Makruh pada dia, tak makruh pada aku. Maka masih boleh lagi membaca bismillah. Tapi kalau benda haram jangan. Haram. Benda haram je bismillah. Makan babi Allahumma baiklah fi ma razaqtana. Tak mau itu memang tak boleh tu. Tak boleh. Termasuklah membawa durian. Dalam kitab lama tak sebutlah hotel apa semua.
bawa durian. Sekarang ini mungkin hotel tak bagi, ada yang masjid tak bagi. Ya. Saya pagi tadi bawa durian, bawa durian. Ya. Kalau ada peraturan-peraturan melarang itu, peraturan itu adalah masyru', dibenarkan, boleh, tak ada masalah. Pihak berkuasa pemilik hotel berhak, taksi berhak untuk mengadakan dengan peraturan seperti itu. Jangan kita marah dia. Ya, jangan marah dia. Ya. Dalam cerita lama, dalam kitab fiqh lama-lama pun ada cerita benda-benda seperti yang sama. Cuma cerita senario itu lain lah. Tak ada teks, tak cerita taksi, tak adalah. Tapi maksud yang sama, mengganggu orang lain. Sebab sebagian tidak suka. Wallahu a'lam. Itulah sebagian daripada fiqh durian yang boleh kita manfaatkan bersama pada tengah hari ini. InsyaAllah untuk soalan-soalan yang lain kita akan bincangkan pada kesempatan yang lain. Ya, saya mohon ampun dan maaf sekiranya ada terkasar bahasa dan sebagainya. Dan tidak lewat untuk saya mengucapkan hari Idul Fitri juga. Ya, ini hari terakhir. Ya, mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Allahumma amin. Aqulu qali hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.